Penduduk terjejas banjir di 5 pusat pemindahan sementara PPS setakat ini kekal 352 orang. Dan untuk mengetahui perkembangannya, kita terus bersama Muhammad Dia Sahlan di RTM Kota Kinabalu dengan laporannya. Silakan Dia. Ya, terima kasih Norlila Muhammad Nur di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, kita mulakan dengan berita perkembangan banjir di Sabah. Jumlah penduduk terjejas banjir yang dipindahkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS kekal 352 orang. Setakat 4 petang, 5 PPS masih dibuka di Beaufort, Kota Belud dan Tenam. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, setakat ini 99 keluarga dari 70 buah kampung terjejas banjir di 3 daerah. Di Beaufort, PPS Dewan DSP Muhammad Dun Banir dan Dewan Pamusa Beaufort menempatkan jumlah tertinggi penduduk terjejas banjir iaitu 249 orang. Diikuti 2 PPS di daerah Kota Belud iaitu SK Suang Punggor dan Dewan Kampung Songsong seramai 77 orang. Manakala daerah Tenom, PPS Rumah Kebudayaan Kampung Kalang Kanar seramai 26 orang. Kerajaan negeri akan mempermudah kegiatan perniagaan dalam usaha mempertingkat ekonomi serta menarik lebih ramai pelabur ke negeri ini. Ia sejajar dengan komitmen kerajaan negeri yang memberi keutamaan kepada agenda pembangunan ekonomi negeri dalam pelaksanaan Hala 7 Sabah Maju Jaya Pelan Pembangunan 2021-2025. Ke arah itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor mahu Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI menjalin kerjasama dengan agensi pelaburan termasuk Majlis Penasihat Ekonomi Sabah dalam usaha menarik pelaburan ke negeri ini. Datuk Haji Ji menyatakan demikian ketika menerima kunjungan hormat rombongan MITI yang diketuai pengarahnya Muhammad Hijri Matrani di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Haji Ji yang juga Menteri Kewangan menegaskan usaha segera perlu dipertingkat untuk menjayakan beberapa pelaburan yang sedang dalam proses serundingan untuk dibangunkan dalam sektor penghilangan komponen bateri untuk kenderaan elektrik, pembuatan kaca, pengurusan pelabuhan dan juga industri aero angkasa. Beliau yakin dengan pelaburan tersebut dapat mewujudkan lebih 1,500 peluang pekerjaan kepada rakyat Sabah sekaligus pulangan pendapatan langsung dan tidak langsung bernilai jutaan ringgit kepada negeri ini. Masalah bekalan air yang berlarutan di Sabah memerlukan penyelesaian segera. Justru cadangan penubuhan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negeri Sabah Spansah disifatkan sebagai langkah tepat pada masanya. Cadangan tersebut akan dibincangkan Kementerian Kerja Raya dalam Kabinet Negeri. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Menteri Kerja Raya Sabah Datuk Seri Bung Mokhtar Radin menjelaskan isu bekalan air menyebabkan kerugian besar terhadap negeri ini termasuklah kehilangan peluang pelaburan dan pekerjaan. Ini short term punya approach untuk memastikan rakyat ada air, iaitu mendirikan precipitation tank dan tangki ini akan dapat membekal air. Dengan adanya Suruhanjaya ini sudah tentu kita akan membuka peluang kepada kooperatisasi air di negeri Sabah. Sementara itu, Datuk Bung Mokhtar memaklumkan 22 daripada 84 loji di Sabah yang usang serta menghadapi masalah pencemaran akan dibaiki. Untuk penyelesaian jangka pendek, tangki simpanan air akan dibina di loji berkenaan selain pembinaan off-river storage iaitu satu kolam besar untuk simpanan air sungai. 22 loji tersebut berada di beberapa daerah antaranya Tamparuli, Kinabatangan, Tawau, Keningau, Tenom, Beaufort dan Sepitang. Pelbagai bantuan yang disalurkan kerajaan bagi mengurangkan beban rakyat ketika berdepan penularan pandemik COVID-19 yang melumpuhkan ekonomi negara sememangnya satu nikmat kesyukuran yang dizahirkan rakyat negeri ini. Bermula dengan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat, prihatin PKS tambahan, Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Bencana dan kita prihatin kerajaan kini menambah pakej bantuan melalui Perlindungan Ekonomi dan Rakyat Malaysia atau PERMAI. Kami mengucapkan ribuan terima kasih untuk kerajaan sebab dengan keadaan ekonomi sekarang dengan pandemik COVID-19 memang sangat sukar untuk
mencari rezeki. Kami sangat berterima kasih dengan semua bantuan kerajaan lah. Saya mengucapkan kerajaan berterima kasih lah banyak-banyak untuk menggunakan support-support yang ada di Sabah ni. Sementara itu, rakyat Sabah yang ditemui RTM turut menzahirkan penghargaan atas pengorbanan petugas Barisan Hadapan memerangi krisis kesihatan global ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Barisan Hadapan sebab pengorban untuk semua mengurangkan kes. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua frontline kita. Terima kasih dengan pengorbanan kamu yang tidak mengenal penat lelah. Terima kasih banyak-banyak. Sejak bermulanya penularan pandemik COVID-19 awal tahun lepas, kerajaan telah melaksanakan 4 pakej rangsangan ekonomi yang bernilai 305 bilion ringgit atau lebih 20% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK bagi membantu rakyat dan perniagaan dan juga melindungi ekonomi negara. Pakej-pakej rangsangan ekonomi ini melibatkan 55 bilion suntikan fiskal oleh kerajaan. Orang ramai yang ingin melaporkan sebarang kerosakan jalan raya atau tanah runtuh di negeri ini dimohon agar membuat laporan secara terus ke laman web rasmi Jabatan Kerja Raya JKR Sabah atau melalui aplikasi aduan Jalan Raya Sabah bagi memudahkan proses mengenal pasti kejadian untuk tindakan lanjut. Bercakap kepada RTM Kota Kinabalu, pengarah JKR Insinyur Ali Ahmad Hamid berkata, aduan boleh dilaporkan secara terus ke laman sesawang www.jkr.gov.my atau aplikasi aduan Jalan Raya Sabah yang boleh dimuat turun melalui Google Play Store dan App Store. Beliau turut memberitahu pihaknya banyak menerima aduan secara tidak rasmi melalui aplikasi WhatsApp sehingga terdapat aduan mengenai kejadian yang tidak berlaku di Sabah. Menggunakan website kita ataupun aplikasi JKR Road Aduan. Jadi kita ada aplikasi itu boleh kita download daripada Play Store dan sebagainya. So dari aplikasi ini akan menyatakan kedudukan tuan di mana berada dan di mana kejadian itu. Dan ini sudah pasti akan menyenangkan dan memudahkan kaki tangan kita untuk mengesan lokasi. Sehubungan itu, aduan melalui laman rasmi adalah penting bagi membolehkan JKR mengambil tindakan segera terhadap sebarang kejadian yang dilaporkan demi kebaikan bersama. Baik, sekian dahulu paparan berita dari Sabah petang ini. Jangan lalai, terus patuhi SOP yang ditetapkan. Kita mesti menang. Baik, kembali semula bersama Norlela Muhammad Nur di Angkasa Puri. Silakan, Norlela.